wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat dan serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali dan insya-Allah kita sambung bacaan kita dari surah Al-Insan. Hari ini kita baca surah Al-Insan, surah yang ke-76 dari muka surat 579. Muka surat 579 dari juzuk yang ke-29. Ayatnya kita baca ini, kita baca daripada ayat yang kita ambil tengah lah, banyak sikit boleh baca kan. Kita ambil daripada ayat 15. 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قوارير 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 من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, menyambung bacaan kita dari surah Al-Insan, yang mana pada minggu lepas kita berakhir tentang nikmat-nikmat syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbakti mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bermula dari ayat yang kita baca, ayat 12, cerita tentang syurga dan sutera. Ayat 13 berkaitan dengan duduk di atas pelamin atau sofa yang indah, yang tidak dapat atau tidak mereka nampak dalam syurga itu matahari yang terlalu panas, dan juga tak merasakan cuaca sejuk yang terlalu sejuk, yang menggambarkan suhu dalam syurga tu sedang-sedang, elok-elok. Ayat yang ke-14, mereka juga berada di bawah teduhan syurga dan buah-buahan yang rendah untuk dipetik. Kemudian ayat yang ke-15 kita juga dah baca, iaitu mereka ni dikelilingi oleh gelas-gelas yang terbuat daripada perak yang jernih seperti kaca, yang isinya adalah minuman arak-arak syurga.
arak syurga yang tidak memabukkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata lagi, yang campuran waktu dia tuang air tersebut, arak tersebut, sifat dia tuang tu kadar yang sesuai dengan kadar yang mereka nak minum. Qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san, dan arak tersebut kana mizajuha zanjabila, itu campurannya zanjabil. Zanjabil tu bahasa kita apa dia? Halia. Tapi dalam syurga dia bukan halia macam halia kita. Dia datang dari mata air yang dinamakan sebagai salsabila. Dalam tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir ni yang saya dah baca, di sini ada satu latifah. Latifah maksudnya satu isyarat yang kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama atau dalam ayat yang sebelum ni, ayat yang ke-5, Allah Ta'ala kata campurannya kafur. Dalam ayat yang ke-17 campurannya zanjabil. Dia biasanya kalau kita tengok orang minum arak di dunia ni, dia ada satu minuman yang dia campur-campur. Kita pun suka jenis campur-campur. ABC, air batu campur lah, Nescafe campur susu je lah kita ni. Neslo lah. Campur-campur ni memang manusia suka minum. Ada lagi yang dinamakan sebagai koktail. Koktail ni dia memang campur-campur. Maka dalam syurga ni Allah Subhanahu wa taala sebut minuman-minuman syurga pun ada bentuk minuman yang bercampur, dicampur-campur. Dan kadang-kadang disebut campuran tu kafur, dan kadang-kadang disebut campuran itu zanjabil. Kafur ni tak sama dengan kapur kita. Kita letak juga kapur. Bila orang makan sirih, dia letaklah kapur sirih. Maknanya ada juga lah orang kita ni makan kapur tu. Ada juga orang makan halia. Disebut dalam tafsir ni, disebut bahawa hikmah ataupun sifat campuran itu kadang-kadang kafur, kadang-kadang zanjabil, merujuk kepada sifat campuran itu. Dia kata apa? Fataratan yumzaju lahumus syarab bil kafur wa huwa barid, wa taratan biz zanjabil wa huwa har, liya'tadil al-amr. Kadang-kadang dicampur dengan bahan yang sejuk seperti kapur. Kapur kita ni sifat dia sejuk. Kadang-kadang dicampur dengan yang panas, sifat dia seperti halia. Halia ni kan pedas, sejuk. Maknanya variety tu yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Ada lagi tak minuman syurga yang campurannya yang kita tak tahu? Banyak lagi lah. Cuma disebut bahawa ini salah satu daripada sifat bagaimana minuman syurga itu sifatnya sangat-sangat sedap dan bercampur antara satu sama lain, dicampur-campur, menambahkan lagi kenikmatan yang mana sudah sedia ada. Arak syurga tu sedap dah, tiba-tiba dicampur pula dengan bahan-bahan yang lain yang menambahkan lagi kesedapan dan kenikmatan bagi orang yang meminumnya. Dalam syurga zanjabil tu datang dari mata air yang nama dia salsabila. Jadi tak ingat dalam Neslo dalam syurga tu. Sirap Bandung, cincau pun tak ingat kali. Pasal campuran dia sedap lagi lah. Bercampur-campur di dalam air syurga ni. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitulah ayat yang ke-19.
wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Maksudnya, dan mereka dilayani oleh anak-anak muda, lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang senantiasa beredar di sekitar mereka. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Ini salah satu lagi nikmat syurga, iaitu dalam syurganya ada pelayan-pelayan. Anak-anak muda di sini maksud dia pelayan-pelayan, wildan, pelayan, pemuda-pemuda yang Allah Ta'ala jadikan sebagai pelayan kepada ahli syurga. Yang mana yatuf, sifat dia berlega-lega, duduk melayani ahli syurga. Mereka ni berlega-lega di sekeliling mereka. Yang mana dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut mukhalladun. Mukhalladun maksudnya kekal. Kekal apa? Kekal pada umur mereka, kekal pada sifat mereka, kekal pada kecantikan mereka. Mereka ini melayan ahli syurga. Persoalannya, siapakah mereka? Apakah mereka ini ada asal daripada dunia yang masuk syurga kemudian jadi pelayan-pelayan syurga, ataupun mereka ni memang diciptakan Allah untuk melayani ahli syurga? Pandangan yang pertama, ada yang kata mereka ni memang asal daripada dunia, cuma kanak-kanak yang meninggal masa dia umur dia belum balik, kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga dan mereka jadi pelayan-pelayan ahli syurga. Ada yang kata mereka adalah anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Yang tadi orang Islam pun termasuk, yang pandang kedua orang kafir saja. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan juga disokong oleh anak murid dia Ibn Qayyim, dia kata perkara itu tidak ada asal. Tidak ada asal untuk mengatakan mereka ni adalah kanak-kanak dunia. Bahkan Ibn Qayyim menyatakan itu bertentangan dengan sifat ahli syurga. Ahli dunia bila masuk ke syurga, mereka akan dihimpunkan dengan anak-anak mereka yang mati kecil. Mereka akan bersama dan menunjukkan bahawa anak-anak ahli syurga bersama dengan keluarga mereka dan dilayan, bukan sebagai pelayan. Habis itu kalaulah mereka tu bukan pelayan, pelayan tu datang daripada mana? Maka pandangan yang kedua, kata Ibn Taymiyah, lebih kuat, iaitu mereka ni seperti bidadari syurga yang Allah ciptakan khusus untuk melayani ahli syurga. Mereka tak tua, mereka ni tak berubah, umur mereka senantiasa muda, sebagaimana sifat bidadari wa kawa'iba atraba. Kawakiba atraba, itulah mereka ni umurnya sebaya dan juga Allah panggil anak-anak dara. Itu bidadari. Allah Ta'ala kata inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Kami ciptakan mereka dengan ciptaan kami. Maknanya bidadari-bidadari syurga ni, dia bukan asal dari dunia. Mereka bukan termasuk makhluk dunia, tak. Mereka adalah nikmat syurga yang Allah ciptakan khas untuk syurga.
Sebab tu dia cemburu bidadari ni, dia cemburu dengan wanita-wanita dunia yang masuk syurga. Pasal apa? Wanita-wanita dunia ada kelebihan ke atas bidadari syurga. Walaupun mereka tu cantik semacam mana pun, mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk syurga. Sedang wanita-wanita dunia, mereka telah diuji oleh Allah di dunia dan dimasukkan ke dalam syurga setelah diuji. Dan itu kelebihan yang lebih pada wanita dunia yang masuk syurga. Kerana itu wanita-wanita dunia, ahli dunia masuk syurga, mereka ni adalah ketua para bidadari syurga. Kedudukan mereka lebih tinggi daripada para bidadari. Perhiasannya, kecantikannya, keindahannya, keelokannya. Walaupun kita kata, oh cantiknya bidadari syurga, wanita-wanita dunia yang masuk syurga, mereka akan diperindahkan lebih cantik daripada bidadari syurga. Bahkan itu berlaku pada setiap minggu. Kan kita baca dalam hadis daripada hari Jumaat dalam syurga ni, suami-suami pakat pergi pasar syurga, kumpul sana. Datanglah angin yang bertiup menerpa wajah-wajah mereka. Bila balik ke rumah, si isteri kata, abang balik dengan wajah yang lebih indah daripada abang pergi tadi. Kata sang suami, aku pun lihat wajah kamu lebih indah berbanding aku tinggalkan tadi. Maka itu berlaku setiap minggu. Cantiknya wanita-wanita dunia yang masuk syurga. Lah ni kita pun kata tak cukup cantik lagi, tu yang tambah tu tambah ni. Kata penyair, wa mal halyu illa zinatun min naqisatin yutammamu bihil jamalu idza kana al jamalu qasara, yutammamu bihil husnu idza kana al jamalu qasara. Wa amma idza kana al-jamalu muwaffara ka husniki lam yahtaj ila an yuzawwara. Atau orang Arab perhiasan ni, makeup ke apa ni, adalah tidak lain melainkan perhiasan bagi orang yang merasakan kecantikannya kurang. Adapun kalau kecantikan dan kejelitan itu sempurna, maka tidak perlulah lagi dia dipalsukan dengan perhiasan. Maknanya kalau orang tambah situ tambah sini, dia sendiri rasa dia tak cantik lagi. Kita rasa kita comel dah ni, tak pakai apa pun kata aku comel dah. Pasal apa? Allah cipta kita tu dalam keindahan. Masuk syurga lagi, Allahu Akbar, lagilah cantik daripada hak kita duk tengok lelah ni. Jadi para pelayan syurga yang sifat dia anak-anak muda ni, dia akan dicipta dengan sifat yang sama seperti bidadari, iaitu mereka bukan datang dari dunia, sebaliknya mereka ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkhidmat kepada ahli syurga. Adapun anak-anak kecil dari keluarga muslim, bagi yang mati sebelum balik, maka mereka ni akan dikumpulkan bersama dengan keluarga mereka yang sudah yang beriman dan masuk syurga. Adapun anak-anak orang kafir, mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga seandainya Allah kehendaki. Bila ahli dunia masuk syurga, mereka akan masuk dalam sifat seperti mana orang lain, iaitu tingginya 60 hasta, umurnya dalam sekitar 33 tahun, dan mereka dilayan sebagai penghuni syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian sifat mereka, yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu melihat, kamu sangka mereka seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Pertama disebut seperti mutiara. Kenapa disebut seperti mutiara? Yang pertama kerana bilangan merekanya ramai.
Jadi pelayan-pelayan syurga ni ramai jumlah mereka. Wallahu ta'ala alam berapa. Tapi mereka ni ramai duduk melayani ahli syurga. Lalu kedua, selain daripada ramai, apa lagi sifat yang ada pada mutiara? Itu wajah mereka yang cantik. Pelayan-pelayan ni handsome. Handsome. Selain daripada cantik yang ada pada mutiara, apa dia? Sinar. Boleh jadi wajah mereka bersinar-sinar, berseri-seri. Lagi disebut dalam tafsir wa husnu alwanihim, warna mereka yang juga elok. Warna mutiara tu yang elok rupa dia. Wajah dia mereka cantik, kulit mereka elok, pakaian mereka pun cantik, perhiasan juga mereka cantik. Sehingga bila kita tengok, indahnya mereka tu bagai mutiara. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wala yakunu fit tashbih ahsan min hadha wala fil manzar ahsan min lu'lu' al-manthur 'ala al-makanil hasan. Tidak ada perumpamaan yang lebih indah daripada ni, kerana tidak ada dalam pandangan kita lebih indah daripada mutiara yang terletak pada tempat yang elok. Orang dulu tak pakai lagi berlian. Berlian ni baru learn ni je. Lepas ada potong teknologi tu pun sebenarnya berlian ni masa beli je mahal, masa nak jual tak ada harga. Saya tengok dalam Discovery, mutiara ni baru ni je. Dulu orang panggil permata ni, zamrud, lu'lu' wal marjan, batu akik. Ni zaman-zaman dulu. Sampailah zaman dah ni, barulah mereka potong berlian yang dianggap lebih bernilai. Habis sebenarnya tu strategi marketing. Ada tokai berlian tu dia buat marketing untuk kayakan perniagaan berlian. Padahal asal dulu orang tak pakai berlian, orang pakai batu-batu mutiara. Termasuklah juga ada batu-batu permata. Jadi tidak ada yang lebih indah perumpamaannya daripada mutiara yang terletak pada tempatnya. Okay? Baik. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, yakni dalam syurga, kamu melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar. Maknanya Allah Ta'ala sebut tu sebahagian baru. Bila kamu sampai ke sana, kamu akan tengok nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak dan juga kekuasaan. Wa mulkan kabira ay mamlakatun lillahi hunaka azimatan wa sultanan bahira. Okay? Dan bila kamu tengok sana, kamu akan tengok kenikmatan dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya, iaitulah kerajaan Allah. Di mana lah ni yang kita tengok, hebatnya raja yang berkuasa. Baru tengok raja yang berkuasa. Siapa dalam pandangan kita raja yang paling berkuasa? Kalau masa hidup kita tengok paling-paling Pak kita ni je lah, yang di Pertuan Agong merajai seluruh tanah jajahan takluk tanah Melayu ni lah. Raja-raja lain rasanya macam tak ada lah. Ataupun kita tengok Raja Arab Saudi, kaya-kaya, minyak macam-macam ada, luah kekuasaan dia. Apalagi raja-raja lain, nampaknya Brunei kekayaan dia banyak, tapi rakyat dia sikit je. Tanah jajahan dia pun kecil je.
Nak tengok mana hak besar. Tak ada zaman kita ni. Hak dalam sejarah mungkin boleh kita tengok ada Sulaiman, Nabi Sulaiman, Zulkarnain, Namrud, kita kata kaya, raja. Orang lain memang dah hilang. Tu pun kita rasa hebat dah ni. Allah Ta'ala kata, idza ra'aita thamma, bila kamu sampai di sana dan kamu tengok di sana, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman, kamu akan tengok macam-macam nikmat. Nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi ni tak pernah terlintas. Wa mulkan kabira, dan juga kerajaan yang besar. Semua yang dicipta tu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situlah kita akan tengok luasnya kekuasaan Allah yang Maha Agung. Hari ini manusia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Manusia ni dia tidak menilai Allah dengan sebenar-benar penilaian. Remehnya Tuhan pada manusia, sebab dia tak pernah tengok Tuhan. Ada orang dia menganggap Tuhan tu asal hebat sikit daripada manusia biasa dah jadi Tuhan. Maradona baru hebat sikit main bola, dia boleh skor gol dengan tangan, dia panggil hands of God, dia kata. Tangan dari Tuhan. Apa lagi? Sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan. Dia anggap Tuhan ni baru hebat sikit. Ada lagi penyembah patung berhala yang meremeh-remehkan Tuhan yang Maha Berkuasa. Ada yang mereka buat patung-patung dan mereka anggap ini Tuhan. Ada yang mereka buat patung dan mereka anggap ini perantaraan bagi Tuhan, seolah-olah Allah itu tidak mendengar dan melihat. Sedangkan apa jua doa mereka didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amainya manusia ni meremehkan yang namanya Tuhan. Ada yang berani-berani pula, waktu orang kafir tak beriman, ada orang Islam pula bermudah-mudah dalam soal berkata sesuatu tentang Tuhan. Dinafi bagi Allah apa yang Allah sebut pada tentang dirinya. Allah kata Tuhan Maha melihat, dia kata tak, kita tak boleh kata lagu tu. Nanti Allah serupa dengan makhluk yang melihat. Allah Maha mendengar, dia kata tak, kita tak boleh kata lagu tu. Nanti Allah sama dengan makhluk yang mendengar. Kita ahli sunnah wal jamaah, iman kita kepada Allah, kaedahnya asasnya jelas. Nombor satu, apa saja yang kita nak kata tentang Allah, mesti kita tengok contoh teladan. Siapa dia? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh teladan kita juga ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka hidup zaman turunnya wahyu dan guru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang ada tentang Allah, nombor satu sekali tengok Nabi dengan sahabat kata macam mana. Pasal apa? Tak ada orang yang lebih kenal Allah berbanding Rasul Allah. Itu memang confirm. Dan tidak ada orang yang paling faham tentang Quran lebih daripada Rasul yang diutuskan kepadanya Al-Quran. So bila kita dapati dalam Quran dan hadis sesuatu nas yang berkata tentang nama-nama dan juga sifat-sifat bagi Allah, maka kita tengok Nabi buatlah macam mana, sahabat buat macam mana. Jangan ambil contoh orang lain. Ada setengah orang ni dia ambil contoh golongan falsafah. Golongan falsafah ni dia membina kaedah dan formula bagi Tuhan. Tuhan ni kena macam ni, macam ni.
Tuhan ni tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Lepas tu macam mana? Tuhan ni begini-begini, bagi dia cipta kaedah bagi Tuhan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah sebut kepada para sahabat. Yang ni kita bimbang mereka juga termasuk daripada berkata tentang Allah dalam keadaan tak ada ilmu. Walaupun nampak percakapan tu hebat, dia boleh cerita pasal Tuhan dengan kaedah-kaedah yang mereka tidak pernah lagi dengar, yang kita tak pernah dengar lagi sebelum daripada ni. Tapi bila kita selusur balik, tanya-tanya, rupanya kaedah-kaedah itu sumbernya daripada ahli falsafah. Maka kita tarik handbrake, berhenti situ. Kenapa? Kerana kita tidak diminta untuk berkata tentang Allah dengan kaedah falsafah yang mana mereka ni tak kenal Tuhan dengan sebenar-benar. Yang paling kenal Allah ni siapa? Nabi, utusan Allah. Yang paling faham tentang Allah ni kalau selepas daripada Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ni dengar daripada Nabi SAW sendiri. Sebab tu para sahabat ni macam mana cara dia beriman kepada Allah? Sebagaimana datang dalam Quran dan Sunnah, begitulah yang mereka beriman. Sami'na wa ata'na. Dan dia tak pusing-pusing, dia tak takwil, tak pusing lah. Takwil kita panggil pusing makna. Kalau Allah Ta'ala kata dia beristiwa di atas arash, kita kata begitulah yang Allah bagi tahu. Nanti serupa dengan makhluk, kita tak kata serupa, kita kata kita beriman seperti mana Allah bagi tahu. Hakikat bagaimana dia beristiwa di langit tu hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Itulah cara beriman para salaf dulu. Macam mana bila Allah Ta'ala kata dalam hadis Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Allah Ta'ala ada tangan. Kita kata begitulah kita dengar dalam Quran dan hadis. Habis itu macam mana? Jangan kata dia serupa dengan mana-mana makhluk. Tak sama. Yang sama hanya adalah perkataannya sahaja. Apabila kita baca dalam hadis, pada hari akhirat Allah tengok Allah dalam syurga. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tinggal wajah Allah. Makna Allah mengisbatkan baginya ada wajah. Macam mana wajah Allah? Kita kata Allah sebut dalam Quran, maknanya ada. Tapi macam mana rupa dia? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak berani nak kata apa yang Allah Ta'ala tak kata, dan kita juga tak berani nak ubah atau nak pusing makna apa yang Allah Ta'ala dah kata. Sebab apa? Sebab orang yang paling kenal Allah pun tak ubah makna dia. Kalau orang yang paling layak nak berkata, nak ubah makna Al-Quran, siapa yang paling layak nak ubah? Nabi SAW. Tapi Nabi tak ubah makna dia. Hari ni, baru ni cerita Al-Isra wal Mi'raj. Dulu kita cerita Isra wal Mi'raj macam biasa. Pasal apa? Sebab begitulah kita baca dalam Quran, begitulah kita baca dalam hadis. Apa cerita dia? Nabi naik ke langit sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi naik menghadap Allah Azza wa Jalla di langit yang ke-7, atas pada langit yang ke-7. Nabi naik bertemu dengan Allah di langit. Kemudian Nabi terima kefarduan salat secara direct dari Allah dari langit yang ke-7. Itu kita dengar dulu. Sekarang ni ada pula pihak yang mana dia guna akal untuk berfikir, nanti kalau kita kata Allah di langit, Allah ni ada tempat. Nanti ada tempat sama dengan makhluk. Tak boleh. Dia nak lari daripada kaedah dia sendiri cipta. Akhir sekali dia kata Nabi naik ke langit tak jumpa dengan Allah. Cuma Nabi hanya naik untuk ambil kefarduan salat saja. Punyalah nak lari daripada kaedah yang mereka sendiri cipta. Sedang
Sahabat-sahabat dulu kata Nabi SAW naik ke langit, tak ada pernah orang petikai. Bila Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah, tak ada. Yang khilafnya Nabi nampak ke tak nampak Allah Ta'ala, itu khilaf. Ibn Abbas kata Nabi nampak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi nampak cahaya saja, hijab. Nabi tak nampak, hanya nampak hijab. Dan jumhur ahli sunnah mengatakan memang di dunia ini berdasarkan hadis Isra wal Mi'raj dan juga kisah Nabi Musa alaihissalam, kita tak akan dapat lihat Allah di dunia, hanya boleh tengok Allah dalam syurga. Tapi itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah seperti mana yang Allah Ta'ala khabarkan kepada kita. Jangan pandai-pandai. Pasal apa? Pasal dunia ni tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan ukuran bagi Allah. Tak ada. Baik dari sudut kekuasaan ataupun nama ataupun sifat, tak ada. Allah Ta'ala kata wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Termasuk yang kamu tak boleh nak imagine ialah betapa agungnya kekuasaan dan kerajaan Allah. Lalu kita tak nampak, kita nampak dari sudut ilmu yaqin. Bagi orang belajar, dia nampak seluruh alam semesta ni adalah milik Allah pada kekuasaannya. Sebahagian orang nampak Islam ni minoriti. Dia nampak Islam ni minoriti, sikit je zaman ni. Dan memang dalam Quran pun sebut kebanyakan manusia ni kufur. Banding jumlah orang Islam dengan jumlah orang kafir, jumlah orang kafir lagi ramai. Nisbah ahli neraka dengan ahli syurga 1000 nisbah 1. Kan? 999 nisbah 1. Sikitnya ahli orang beriman. Jadi sebahagian orang bila dia tengok Islam ni hanya pada orang-orang beriman. Kita yang belajar, kita kata tahu seluruh makhluk ni adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pokok, batu, matahari, bulan, bintang, langit, bumi, air, udara, ikan di lautan, burung yang berterbangan, hatta kuman-kuman tu, semua makhluk ni adalah tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang kita nampak, ada lagi yang kita tak nampak. Apa dia? Alam malaikat, jumlah malaikat, alam jin, jumlah jin, benda yang kita tak pernah terlintas dalam kepala kita. Bila Allah buka hijab, kita nampak semua makhluk ni. Nampak semua malaikat yang tunduk pada kekuasaan Allah. Malaikat yang tak pernah kita tengok selama ni, kita nampak begitu agungnya mereka. Tapi yang lebih dahsyat lagi, mereka tunduk kepada Tuhan yang Maha Agung. Di situlah kita akan tengok raja segala raja, penguasa segala penguasa, yang maha berkuasa di atas segala-galanya dan yang merajai seluruh alam semesta. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sehingga kekuasaan Allah bila dia memberi nikmat, seringan-ringan ahli syurga, orang akhir sekali masuk syurga. Kita pernah dengar hadis kan? Ahli syurga yang terakhir masuk syurga macam mana? Orang yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Habis ahli syurga masuk syurga, ahli neraka hak masuk syurga pun dah keluar dah daripada syurga, daripada neraka. Batch pertama diberi syafaat, keluar daripada syurga, keluar daripada neraka, masuk syurga. Kemudian batch yang kedua pula diberi syafaat, keluar daripada neraka, masuk syurga. Batch yang ketiga keluar daripada neraka, masuk pula syurga. Beberapa batch keluar, sehingga akhirnya Allah Ta'ala akan keluarkan mana-mana penghuni neraka yang dalam hati dia ada sebesar zarah daripada iman. Ni batch yang terakhir, tak ada sebesar zarah daripada iman keluar daripada neraka. Maka keluar yang terakhir, last sekali keluar tu dalam keadaan merangkak. Akhir ahli syurga masuk syurga, akhir ahli neraka yang keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Ngakak. Tengok ada pokok, ya Allah,
boleh tak aku nak berteduh pada pokok tu, tak pergi tempat lain. Akhir sekali Allah Ta'ala kata boleh, masuk pergi. Dia janji tak minta dah nikmat lain. Bila sampai kat pokok tu duduk sekejap, tengok ada pokok lain yang lebih cantik. Ya Allah, boleh tak aku nak pindah pokok tu? Allah Ta'ala kata, tadi minta tu, kata janji dah tak. Dia kata tak milas ya Allah, tak ada dah lepas daripada ni. Bila tengok tu, tengok ada satu lagi pokok yang cantik duduk dekat dengan syurga. Ya Allah, boleh tak aku nak duduk kat pokok tu pula? La ilaha illallah. Tadi dah minta dah ni jam last dah ni ya Allah. Letak duduk dalam tu, dengar bunyi-bunyian syurga, tercium haruman-haruman syurga, melihat keindahan syurga dari jauh. Dia minta ya Allah, boleh tak aku nak masuk syurga? Allah Ta'ala kata, tadi kata janji dah yang terakhir sekali tak nak minta dah. Hak ni last ya Allah, hak ni sungguh-sungguh last dah ni. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tertahu dan Nabi SAW tertahu. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Dan bagi kamu yang terakhir ni, Allah Ta'ala kata, bagi kamu seluruh dunia seperti nikmat dunia dan 10 kali ganda daripada apa yang kamu nak. Makna paling ringan ahli syurga dapat seluruh dunia dan seisinya dan 10 kali ganda daripada tu. Hak tu hak paling rendah, bayangkan hak paling tinggi. Dan bayangkan jumlah penghuni syurga ni ada berapa bilion. Orang beriman dah ni pun dah bilion dah. Tiba-tiba hak paling rendah dapat dunia dah 10 kali ganda daripada nikmat tu. Bayangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia nak bagi tu, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman, kenikmatan wa mulkan, dan kekuasaan kabira yang besar. Dia bagi. Hak dia bagi tu pun tak kurang kekayaan dia. Jadi sebab tu Allah ni agung. Kita tengok nikmat tu agung dah. Kita tengok kerajaan tu agung dah. Tapi yang lebih agung daripada segala itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Agung. Di sinilah letaknya iman. Di sinilah letaknya tauhid, yang tidak ada sesuatu pun sebanding, setara, sama, apatah lagi boleh mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Tak ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tauhid. Dengan bekal tauhid inilah kita simpan dalam hati. Mudah-mudahan bila kita mati nanti Allah rahmati kita dan memasukkan kita ke dalam kenikmatan syurga. Habis dah cerita nikmat syurga, ada lagi. Nak sambung tak? Sambung. Lihat sebab kalau berhenti tak puas dengar. Esok pula kita dengar nikmat syurga, sambungan pakaian dan perhiasan ahli syurga pula. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi